Saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua keluar daripada Negeri Sembilan. Saya asal Negeri Sembilan, keluar daripada Negeri Sembilan. Semalam berada di bumi Terengganu. Pagi tadi saya tujuan jalan ni ialah untuk membawa kumpulan bersama dengan saya selain daripada Zul Amali ataupun kita kenali kat Seremban tu bos debat. Dia ni ketua pemuda UMNO. Sepatut dia bersama dengan kita tapi ada kepentingan untuk dia dihantar di Dun Kemuning Machang. Hari ni dia pergi ke Machang. Saya datang sini. Bersama dengan kita ada 4 ketua cawangan UMNO yang masih ketua cawangan. Bersama dengan kita dalam rombongan saya ada ahli jawatan kuasa UMNO peringkat bahagian. Yang kita bawa pagi tadi bertemu dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Besok insya-Allah kita akan ziarah Menteri Besar Negeri Kelantan dan dia balik Seremban, umum ramai-ramai keluar lagi sekali. InsyaAllah. Kami datang melawat ke Negeri Kelantan dan Terengganu ni bukan untuk mengajar orang. Saudara ni dah jauh politik depan daripada kita di Negeri Sembilan. Tapi hamba datang ni ialah untuk minta bantu. Orang Pekalan Cepa kena bantu kami di Negeri Sembilan, kena bantu kami di seluruh Malaysia. Kalau di Terengganu ni semalam kita ditaklimatkan tak ada masalah dah. Kalau seluruh negeri Terengganu, kawasan parlimennya dalam undi pada PRU baru ni, pecahkan undi tersebut ke peringkat DUN, kita cuma kurang 300 undi sahaja untuk kita menang satu undi di Telemong dan kita boleh sapu seluruh kawasan Terengganu dengan kosong UMNO, saudara. Kelantan ni kalau tengok Ustaz Mazuk pun menang 38,000. Kan? Sampai 38,000 dia menang. 3 undi pun menang Ustaz. Tapi 38,000 orang Pekalan Cepa bagi kepada Ustaz Mazuk untuk memastikan majoriti yang besar dan mandat rakyat. Saya memulakan ceramah saya pada malam ini. Malam ini saya tak nak sebut banyak. Saya nak cerita yang motan-motan ni, bak kata orang Rembau. Sebab orang Rembau ni pecakap orang putih pandai. Orang putih cakap important, dia pendekkan lagi nak tunjuk penting, motan dia kata. Yang motan-motan ni bak kata orang Rembau, yang penting-penting, pertama, saya nak saudara faham keadaan kerajaan yang kita ada pada hari ini di peringkat pusat. Kedua, saudara harus faham apa maksud pilihan gaya yang nak datang yang sangat hampir dengan kita ni. Dan yang ketiga ialah apa tindakan dan erti tindakan saudara nanti. Benda tu mudah je. Pertama saya nak sebut, pilihan raya ini merupakan referendum rakyat. Referendum ni maksud dia apa? Keputusan rakyat terhadap pilihan raya ataupun terhadap kerajaan di peringkat pusat. Kalau saudara dia mudah je, jangan fikir banyak-banyak. Kalau saudara rasa barang sekarang ni pergi kedai, Alhamdulillah, Datuk, barang murah, pergi cari UMNO, pangkah UMNO. Alhamdulillah, barang murah, suasana hebat, hidup selesa, janji tertunai, undi UMNO, undi pergi cari PKR. Kalau kat sini PKR tak bertanding, pergi cari tempat PKR bertanding, pangkah 10 kali pun PKR tak apa. Kalau rasa barang tu murah hari ni. Referendum rakyat ini penting. Kenapa? Kerana saudara, hari ini Anwar bin Ibrahim, besok dia datang Kelantan. Anwar Ibrahim besok datang Kelantan. Saya nak bagi tahu saudara, kalau Anwar Ibrahim ni di Perdana Menteri, dia tiba-tiba jadi pekak dan tidak mendengar. Seolah-olah hari-hari bercakap saudara, dia seperti mabuk ketum.
Dia seperti lepas isap gam. Dia boleh bercakap, oh hari ini kerajaan kita akan memastikan melawan rasuah. Dilantiknya timbalan Perdana Menteri paling banyak kes rasuah. Saya kata Anwar Ibrahim ni tak khabar ke apa dia cakap ni? Dia tak sedar ke apa dia cakap? Karena itu rakyat kena pastikan UMNO tak boleh satu kursi pun di negeri Kelantan. UMNO tak boleh kursi di negeri Terengganu. UMNO tak boleh kursi di negeri Kedah. InsyaAllah kita juga akan buktikan di Negeri Sembilan. Kita tumpangkan sekali UMNO dan Pakatan Harapan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hari ini saya mulakan dengan apa berlaku dalam Parlimen Malaysia. Apa berlaku yang paling dekat sekali. Baru ini Jokowi datang. Joko Widodo, Perdana ataupun Presiden Indonesia, datang Kuala Lumpur. Balik saja Jokowi ke Jakarta, Indonesia, dia berucap depan orang Indonesia seolah-olah balik berjaya bawa balik menang perang. Media Indonesia, Jakarta Post, Tempo, Gatra, TVRI dan semua media Indonesia sedang meraihkan kejayaan. Media Malaysia tak lapor saudara dan saudara tak tahu benda ini. Kenapa? Jokowi telah berjaya menarik Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian sempadan. Dia tarik Anwar Ibrahim, tanda tangan perjanjian sempadan. Saudara, rundingan konflik sempadan Malaysia-Indonesia ini telah berlangsung sekitar 18 tahun. Dokumen rundingan yang sama 18 tahun tak selesai. Saudara fikir Anwar Ibrahim masuk 6 bulan boleh selesai. Antara yang diraihkan oleh media Indonesia apa dia? Diraihkan di media Indonesia ialah perjanjian Selat Melaka. Saudara, saya bagi tahu saudara fikir dengan waras. Baik kamu UMNO ke atau tidak UMNO, fikir dengan waras. Apa dia? Perjanjian Selat Melaka, saudara. Sebenarnya isi perjanjian yang betul orang tak tahu. Kita tanya Ustaz, hari Selasa, tanya Anwar Ibrahim. Tanya Perdana Menteri. Yang media Indonesia raih sangat ni, yang sampai kamu tak bagi tahu, saudara tahu tak perjanjian ni? Pegawai kerajaan sendiri cakap dengan Anwar Ibrahim, jangan tanda tangan. Anggota kabinet, menteri, kawan-kawan kita juga menteri ni. Kita tanya, kau tahu tak perjanjian ni isinya apa? Saudara, menteri pun tak tahu perjanjian itu isinya apa. Yang tahu hanya Anwar Ibrahim yang tanda tangan. Tak bincang dengan pegawai kerajaan, tak bincang dengan menteri-menteri, tak bincang dengan pakar-pakar sempadan, pakar keselamatan. Anwar telah tanda tangan, saudara. Kita tanya balik hari Selasa baru ni, bangun, kita tanya Anwar Ibrahim. Tambun, apa dia isi perjanjian tersebut? Anwar kata, kita bincang, bukan semua kita setuju. Kita bincang, bukan semua kita ikut. Kita bincang antara dia, Pulau Sebatik kita tak setuju. Kita bukan tanya yang kamu tak setuju. Yang kita tanya, apa kejadah kamu tanda tangan tu, apa isi dia? Ini soal maruah kedaulatan negara. Dia cerita benda yang dia tak setuju. Ini masalah Anwar Ibrahim, saudara tahu tak? Kita cakap apa pun dekat Najib Tun Razak. Najib, kita pernah ada Perdana Menteri nama Najib, jangan lupa. Kita tanya dengan Najib, wahai Perdana Menteri, soalan daripada ahli parlimen, berapa belanja jet kamu terbangkan Rosmah ke sana ke sini? Saudara, orang macam Najib jawab dalam parlimen dan sebut berapa jumlah yang digunakan untuk jet Rosmah. Tapi Anwar Ibrahim yang dibanggakan sangat ni, saudara, dia tak jawab. Kononnya apa? Perbelanjaan jet Anwar Ibrahim ini adalah isu keselamatan dan rakyat tak perlu tahu.
Saudara tahu tak kenapa? Sebab Anwar Ibrahim 100 kali lebih boros daripada Rausmah bin Mansur ini. Lepas tu dia tipu kita. Oh, pakai slipper, tak payah pakai tie, rendah diri. Tapi dia punya mangsa darah, saudara, jauh lebih tinggi sampai dia sendiri malu untuk lapor dalam parlimen. Begitu juga perjanjian kali ini. Dia tak lapor dalam parlimen. Kenapa? Kerana antara perjanjian tersebut yang kita syak, ada kuat syak kita. Perjanjian Selat Melaka. Saya tahu tak Selat Melaka? Bila dia buat garis sepadan, Indonesia boleh masuk beberapa batu nautika. Pasukan keselamatan Indonesia boleh masuk ke sepadan kita. Kononnya untuk tujuan keselamatan. Pasukan keselamatan kita boleh masuk beberapa batu nautika ke keselamatan dia. Sebelum itu, bang, saya nak ingatkan orang Pekalan Cepa, kita pernah ada kes Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih kita hilang kepada Singapura. Alasan Mahkamah Dunia, alasan Mahkamah Keadilan Dunia di Belanda menyatakan kenapa kita hilang Pulau Batu Putih? Kerana pasukan keselamatan Singapura lebih aktif di kawasan Batu Putih daripada askar Malaysia. Bila tengok askar Malaysia tak aktif seperti askar Singapura, Mahkamah Dunia bagi Pulau Batu Putih kepada Singapura. Saudara, bayangkan dengan isu keselamatan kita. Saya bukan nak menghina pasukan keselamatan. Ini satu penghormatan kepada mereka dan perjuangan kepada mereka. Kapal kita, saudara, peralatan tentera kita jauh tertinggal dan jauh uzur daripada pasukan negara jiran. Kita ni nak rigat, nak tangkap orang bawa pelari rokok kretek pun. Kita tertinggal jauh pasukan keselamatan kita. Saudara, pasukan keselamatan Indonesia sudah pasti akan lebih aktif di Malaysia. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Saudara bayangkan apabila Indonesia bawa sekali lagi isu sempadan dekat Mahkamah Dunia, kita akan hilang lagi garis sempadan. Kerana apa? Kerana Indonesia lebih aktif dan dibenarkan mereka aktif atas perjanjian yang Anwar Ibrahim tanda tangan tanpa pengetahuan kabinet, tanpa pengetahuan parlimen, tanpa pengetahuan rakyat. Saudara yang saya hormati sekalian, yang lagi kita sakit hati, saya nak bagi tahu kepada rakyat apa dia? Antara berdasarkan CNN Indonesia melaporkan, Indonesia telah menyelesaikan krisis di Ambalat. Ambalat ni saya bagi tahu orang Pekalan Cepa, Ambalat ini di sempadan Tawau dan Sulawesi, Indonesia. Ambalat ini berdasarkan laporan Indonesia ada 9 kompartmen ataupun 9 telaga minyak yang besar yang bernilai 764 juta barrel, saudara. Yang membawa kepada jumlah 1.9 triliun US dollar. Kita hilang, diserahkan oleh Anwar Ibrahim kepada Indonesia. Bukan 1 juta dolar, bukan 2 juta dolar, 1.9 triliun juta dolar, saudara. Diserahkan oleh Anwar Ibrahim. Maka saya bukan satu hari dengan Anwar Ibrahim, saudara. Saya bukan menguruskan Anwar Ibrahim secara parti. Saya orang yang menguruskan Anwar Ibrahim sampai tahap dia kena tangkap ketika meliwat kaki tangannya Saiful. Sayalah bagi pihak keluarga Anwar Ibrahim berjumpa dengan Najib dan merundingkan supaya Anwar Ibrahim masuk dan dipenjarakan di hospital. Saya orang dia. Saya bagi tahu dekat semua orang. Kalau Anwar Ibrahim berani nafi, berani saman, saya Cikgu Bat. Saya bercakap berdasarkan fakta. Kegusaran kita apa dia kali ini? Saudara, tengok sidang media Anwar dan Jokowi di Kuala Lumpur baru ini. Di bumi Malaysia, Anwar Perdana Menteri keluar daripada mulut dia apa? Saya diinstruksi oleh Presiden, Bapa Presiden Indonesia. I'm been instructed by a President of Indonesia. Saya diarahkan oleh Presiden Indonesia. Saudara, masuk akal tak masuk akal?
depan media, di bumi berdaulat Malaysia, Perdana Menteri kita boleh keluar kalam, kita selesaikan perkara ini kerana saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Saudara, saya minta maaf kalau saya melampau. Tapi saya nak sebut, saya kenal Anwar Ibrahim. Antara yang kita perkata dan kita pernah cuba selamatkan apa dia? Ada video rakaman di Indonesia kegiatan haram Anwar Ibrahim. Kita jadi tertanya kali ini, Anwar Ibrahim diugut ke? Anwar Ibrahim blackmail Indonesia ke? Saya tak tuduh, tapi saya tanya. Sampai kamu selindung semua benda, kamu langgar semua benda, kamu jual kedaulatan negara. Itu soalan kita. Kenapa benda ni boleh jadi macam ni? Adakah Anwar Ibrahim diugut? Itu sebab saya sebut daripada awal. Manusia bernama Anwar jangan sehari pun jadi Perdana Menteri. Ini baru Indonesia ugut. Singapura akan ugut. Thailand akan ugut. Filipina akan ugut. China akan ugut. Jahanam saudara. Itu sebab bila China cakap apa? Oh, kita nak tuntut telaga minyak. Di Spratly, di kawasan perairan besar, dia kata apa? Kita boleh bincang. Kamu Perdana Menteri apa? Kamu Perdana Menteri apa? Orang minta hak kita. Saya minta maaf kalau saya kasar, saya minta maaf kalau saya kasar. Tapi orang datang, boleh ambil bini kamu. Oh, nanti boleh kita bincang. Oh, nak ambil anak kamu boleh? Oh, boleh kita bincang. Hei, Anwar Ibrahim, kalau kamu nak serah bini anak kamu pun terpulang. Tapi kamu jangan serah satu inci pun kedaulatan negara. Saudara yang saya hormati sekalian, Parlimen sudah jadi bahan lawak Anwar Ibrahim. Tanya sahabat kita ahli Parlimen. Sepatutnya di Parlimen kali ini bincang 11 hari bersidang. Kita membayangkan ini peringkat penting reformasi. Ada pindaan undang-undang, ada semua benda. Tapi saudara tahu atau tidak, Parlimen tak ada bincang benda serius. Bila Parlimen kosong, tak tahu nak bincang apa, tiba-tiba dia nak buat kali pertama dalam sejarah dunia, laporan audit negara yang dah siap. Laporan audit dah siap. Dah bukan sekadar dah siap, laporan PSC dah siap, dah cadangkan tindakan. Kita tak nak selindung apa? Kalau ada yang bersalah, dakwa di mahkamah. Kalau ada yang bersalah, serah pada SPRM. Kalau ada yang bersalah, kita seinci pun tidak akan pertahankan. Tapi kerana tak ada benda nak bincang, bawa balik laporan audit negara, nak bincang. Kita fikir ini kerja bodoh. Kerana itu semua ahli Parlimen kita keluar, bincanglah kamu seorang-seorang, senang. Saudara, kita ingat dia malu bila kita buat macam tu. Rupanya memang tak tahu malu, betul-betul dia bincang seorang-seorang. Dia bincang sungguh hari itu seorang-seorang. Kita ingat macam orang ajak bertumbuk, kan? Jom bertumbuk, gaduh. Kita kata tak nak gaduh, lantak kamulah gaduh seorang-seorang. Kita ingat dia sedar diri, dia berhentilah duduk, bertenang, istighfar. Tak. Saudara, betul-betul dia gaduh seorang-seorang. Kita tengok sungguh-sungguh dia hujah. Serupa. Saya kata, ya Allah, apa? Negara kita hilang arah. Yang seharus dibincangkan masa depan negara. Harga barang. Saudara, tak pernah dalam sejarah gula tak ada hari raya. Gula tak ada hari raya. Tanya kat menteri, kenapa gula tak ada hari raya? Oh, kerana hari raya, pekerja cuti, kilang tutup. Allah, sebab tu je. Hari raya ni, dari 1 Syawal ni, daripada kejadian mula orang poso tu, zaman Nabi dulu, dah ada dah. Daripada sebelum merdeka, dah ada dah 1 Syawal. Takkanlah hanya alasan 1 Syawal, gula tak ada. Saudara, sebab Malaysia ni dikawal oleh puak-puak kroni, puak-puak lanun.
Anwar sedang yang bayar helikopter, yang bayar kempen mewah, yang bayar orang keadilan, yang bayar orang juru-juru kempen mereka. Hari ini mereka terpaksa membalasnya. Saya ulang lagi sekali, saya sebut apa dia? Antara dia kes telur ayam. Kes telur ayam. Saudara tahu tak bagi kepada siapa ni? Bagi kepada syarikat yang sama yang dapat anugerah terus membekalkan vaksin kepada Negeri Sembilan dan Selangor. Syarikat yang sama, bila dia bekal vaksin dan itu kita tanya, yang di belakangnya, apa siapa nama India ni? Bawa tukang bomoh Rosmah ni. Siapa nama Ustaz? Saya ni orang jahat ni selalu saya lupa. Dipak, mesti ingat Dipak. Syarikat Dipak. Bila didedahkan oleh Wee Ka Siong, oh dia saman Wee Ka Siong. Ni cikgu buat dedah, kau saman. Sebab kita ada dokumen. Daripada hari pertama diberikan kuasa membekalkan kepada Kerajaan Negeri Sembilan vaksin. Oh kamu dah cerita vaksin begini. Kerajaan Negeri Sembilan bagi kepada syarikat Dipak. Oh syarikat ini memang pandai. Tak ada orang pandai macam syarikat ni dan pakar vaksin. Tiba-tiba lepas Mat Sabu jadi Menteri Pertanian, dia jadi pakar telur pula syarikat vaksin ni. Sebagai upah apa dia? Bawa Mat Sabu pergi India, pergi tengok ladang ayam. Oh Mat Sabu pun tengok, oh ayam kat India mandi rupanya, tu sebab telur dia putih. Saudara negara ini yang sepatutnya Malaysia tak pernah putus telur ayam. Ayam terus bertelur. Ayam tak khabar pun Ibrahim jadi Perdana Menteri ke siapa dia menteri tak kisah. Ayam tu tetap bertelur. Tapi telur ayam kita kerana kerajaan salah urus, kita Malaysia 5 pembekal utama telur ayam dunia, antaranya ialah Malaysia. Telur ayam kita dihantar ke Singapura, telur ayam kita dihantar seluruh dunia. Tapi dalam Malaysia tak bekal. Patut kamu kena guna kuasa. Panggil taikun-taikun, toke-toke, runding. Kalau perlu subsidi, bayar. Daripada kamu guna duit rakyat, beli telur dan hantar ke India duit kita. Duit semakin turun, harga semakin hancur dan telur semakin mahal dan rakyat semakin susah. Sesaudari yang saya hormati sekalian. Kerajaan hilang arah. Kerana itu rakyat perlu menghantar referendum yang jelas. Dan saya percaya dan yakin. Orang kata, ni puak-puak ni, puak-puak Madanon ni semua kata, kalau tukar pun kerajaan Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, kekal pun dengan gelombang yang besar, kerajaan Kelantan dan Terengganu dan Kedah, kerajaan pusat tidak akan berubah. Mark my words. Ambil perkataan saya malam ini. Kalau Kelantan kosong UMNO, kosong Pakatan Harapan. Kalau Kedah kosong, kalau Terengganu kosong, kita berjaya di Selangor, kita berjaya di Negeri Sembilan. 60 hari selepas itu, saudara, Anwar Ibrahim akan ditunjukkan jalan keluar daripada Putrajaya. Malaysia ini negara aman damai sebelum ini. Tidak pernah ada masalah. Selepas 13 Mei, semua rakyat tersedar, maka dibuatlah dasar ekonomi baru, diperkukuhkan Islam, diperkukuhkan Melayu, supaya semua orang saling hormat menghormati dengan satu iltizam, kontrak sosial dan perlembagaan negara harus dihormati. Pilihan raya umum yang lepas menunjukkan apa dia? Orang Melayu bersatu padu. Maksud saya apa? Saudara, 70% kawasan 70% orang Melayu semua dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kenapa undi Perikatan Nasional? Pertama, tolak kleptokrasi, tolak kluster mahkamah. Orang Melayu perlu bangkit dengan integriti. Dan yang terakhir, kerana menolak Anwar Ibrahim dan DAP. Betul atau tidak? Begitu juga UMNO Barisan Nasional. Termasuk kursi Wee Ka Siong menang di air hitam atas nama Barisan Nasional.
Wee Ka Siong tak menang undi Cina. Tapi Wee Ka Siong menang kerana undi orang Melayu. Aitan. Kerana jelas orang Melayu tolak DAP, tolak Anwar Ibrahim. Kita menang 74, UMNO menang 26. Di Sabah dan Sarawak, JLS menang, saudara, 8 kursi, lebih kurang. Maka kalau dicampur dengan pribumi di Sarawak, sudah tentu kitalah yang akan memerintah negara. Kerana apa? Majoriti rakyat Melayu Islam telah memilih Perikatan Nasional sebagai pentadbir negara bernama Malaysia. Tetapi ada sebuah parti yang diketuai oleh Anwar Ibrahim ini, dia dapat 11% sahaja undi orang Melayu. Selebihnya dia dapat undi bukan Melayu Islam. Wakil rakyat atau wakil ni saudara, dia akan serve pengundi dia. Dan Anwar Ibrahim akan terus serve pengundi dia. Kerana apa? Kerana itulah punca kemenangannya. Tetapi bagaimana dia boleh jadi kerajaan? Undi orang tolak Anwar, tolak DAP, Perikatan Nasional kukuh, kita tak khianat. Malah ketika kita ditawarkan membentuk kerajaan bersama DAP, kita sebut, Tok Guru sebut, Presiden sebut, apa dia? Kita tak boleh bersama dengan DAP. Sebab apa? Kita tak boleh khianat janji kita pada rakyat, kempen kita pada rakyat. Tapi ada seorang sikitul moden, pengkhianat, pendehaka, buka mulut tipu, tutup mulut pun dia tipu. Nama dia Zahid Hamidi. Saudara, dia kempen. Apa dia? Oh, kita perlu undi untuk elak TV3. Ingat TV3 ketika kempen. TV3 siap keluarkan Superman, kempen DAP yang menghina orang Melayu Islam. Dan kacau bilau. Antara yang saya sebut apa dia? Kalimah Allah. Saya bukan agamawan. Tapi saya manusia yang punya akidah dan agama saya Islam. Titik, full stop, nokta. Saya orang Islam. Anak saya orang Islam. Cucu saya orang Islam. Tak apa. Jatuh ke? Berat itu nanti. Tak apa. Tapi soal dia, saudara, soal dia ialah Anwar ambil kalimah Allah, pemudahkan isu. Saya bagi tahu, saudara, dia dalam parlimen membohong. Anwar bangun dalam parlimen isu kalimah Allah disebut apa? Ini untuk Sabah dan Sarawak. Pembohong! Pembohong Anwar Ibrahim. Saudara, dia saman ni bukan dekat Sabah dan Sarawak. Dia saman di Mahkamah Tinggi Sepang, Selangor. Yang menjadi pengasas, pengukuh terhadap saman, terhadap kerajaan ni siapa? 3 orang manusia Melayu Islam kononnya daripada DAP. Satu siapa dia? Satu ni Profesor di Perak ni siapa? Aziz Bari. Aziz Bari. Kerajaan Perak. Dia wakil rakyat Melayu Perak, saudara, DAP. Dia sokong kalimah Allah masuk petisi dalam mahkamah. Kedua, siapa dia? Anak kepada Johan Jaafar. Ni, Johan Jaafar wartawan tu, anak dia DAP, bertanding di Bangi dan menang kursi DAP. Saudara, Shah Rizan, dia sokong isu ini sehingga di mahkamah.
Yang ketiga, yang lebih bahaya, yang saudara kena ingat apa dia? Saudara, Azmi Syarum, bekas pensyarah dan kini merupakan orang utama dalam Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Ini 3 manusia, saudara, dia sokong. Kita kalah di mahkamah peringkat pertama. Kita ada peringkat kedua. Kita ada peringkat ketiga. Patut kita lawan. Mati pun kita harus lawan benda ini. Ada seorang manusia. Manusia yang pernah cari rezeki di bumi Kelantan. Nama dia Saifuddin Nasution Ismail. Dia kalah. Orang Kedah halau dia secara tidak memerah daripada negeri Kedah. Selepas berjaya menipu orang Melayu, Anwar bentuk kerajaan, lantik Saifuddin jadi senator, letak dia sebagai menteri dalam negeri. Saudara, melalui nota, saudara kementerian, kes tersebut pejabat peguam negara tarik daripada mahkamah dan akhirnya kalimah Allah, kalimah Baitullah, rumah Allah, kalimah solat dan beberapa kalimah lagi boleh digunakan oleh sebarang bentuk agama selepas ini. Dan yang turut bersalah ni orang UMNO yang dengar dalam gelap. Bukan saja Saifuddin Nasution Ismail, tapi yang turut bersalah ialah apa namanya ni? Timbalan Menteri KDN ni siapa? Nasarah, Samsul Nasarah. Saya ni minta maaf lagi sekali saudara, nama orang jahat ni memang saya susah nak ingat. Samsul Nasarah, ahli jawatan kuasa pusat UMNO, saudara. Dia timbalan kepada Saifuddin, dia pun bersetuju, UMNO tak payah berlakon. Tiba-tiba ketua pemuda keluar, tiba-tiba ketua puteri keluar, tiba-tiba ada MKT UMNO keluar. Oh, kita nak bincang ni isu kalimah Allah. Hei! Saya bagi tahu dengan kamu, antara orang yang berdosa dalam perkara ini ialah tu dia ahli majlis pimpinan pusat UMNO, nama dia Nasarah ini. Dia juga timbalan kepada Saifuddin. Saudara, kamu tak fikir. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim fikir apa? Oh, kita menang sebab undi bukan Islam. Kita menang sebab undi bukan Melayu. Kerana undi, kerana politik, mereka gadai kalimah Allah. Bukan saja saudara ambalat 1.9 trilion Anwar gadai, isu kalimah Allah Anwar gadai begitu saja kepada orang bukan Islam untuk tarik mereka undi dia. Saudara yang saya hormati sekalian, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun daripada sekarang, kita pun tak tahulah mana duduk. Tengah menjawab muka nangkir tak apa dalam kubur, kena sabat saudara atas bawah kiri kanan. Tiba-tiba cicit kita. Tiba-tiba anak kepada cicit kita yang sedang membesar. Dia tanya cikgu dia, cikgu nak pergi mana? Cikgu nak pergi solat. Kerana solat dibenarkan di mahkamah. Digunakan oleh agama bukan Islam. Cikgu nak pergi solat di mana? Baitullah, rumah Allah. Kerana Baitullah dibenarkan oleh mahkamah. Digunakan oleh orang bukan Islam. Cikgu nak sembah siapa? Saya nak sembah Allah. Kerana Allah boleh digunakan oleh bukan Islam. Yang akhirnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun daripada sekarang, dalam keadaan kita dalam kubur tak tentu apa dah jadi dengan kita. Saudara, orang buat gereja ada salib bercahaya lampu birunya. Di sebelahnya alif lam lam ha kalimah Allah juga menghiasi dinding gereja. Ketika itu kita nak kata apa? Kita ada dalam kubur. Cucu kita, cicit kita. Saudara, kerana itulah kita kata kali ini saudara kena keluar berbondong-bondong ramai. Okey, baik. Saya bayangkan kawasan-kawasan Kampung Baru Cina, mahkamah kita di Peguam Negara diarahkan tarik diri.
kawasan Kampung Baru Cina daripada leasehold dah jadi freehold di kawasan Teresa Kok. Saudara, itu belum saya sebut soal LGBT. Saya ni buat demonstrasi sikit, kena marah. Kena tangkap, dipanggil. Saudara tahu puak-puak LGBT tak berselindung, muka tak payah selindung. Bergarak di tengah bandaraya Kuala Lumpur, mengedarkan risalah, mengajak rakyat anak muda. Biarlah kita lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Demi apa? Demi kebebasan, liberalisme, sekularisme, demokrasi, kebebasan hak asasi. Saudara, yang saya itu tak perlu tunggu 15 tahun. Dah jadi pun dah beberapa bulan yang lepas. Saudara yang saya hormati sekalian, Perdana Menteri cukup sombong. Mereka ugut kita isu air Kelantan. Isu air Kelantan. Isu air Kelantan. Kalau orang Kelantan nak selesai isu air, kena undi, kena tukar parti. Orang Kelantan ada maruah Anwar Ibrahim oi. Orang Kelantan bukan seperti kamu, lelaki boleh, perempuan pun boleh. Orang Kelantan ada maruah. Ni, saya bagi tahu dan saya cabar orang Kelantan. Kena buktikan dengan Anwar Ibrahim. Dia Perdana Menteri, dia harus berhikmat kepada seluruh rakyat. Walaupun kamu ambil secara haram, kamu harus berhikmat dengan rakyat untuk menghalalkan gaji kamu walaupun 1 sen. Tapi kalau kamu tak tahu cara beradab, orang Kelantan ni saudara, tadi saya cakap dengan Datuk, kalau nak jadi Menteri Besar Selangor orang luar, orang Kelantan lah orang dia. Sebab sek-sek Kelantan ni, sek kita jangan pecah. Banyak di Selangor saudara. Orang Kelantan bertebaran di seluruh Malaysia, betul atau tidak? Jangan sampai orang Kelantan sepakat, Anwar Ibrahim, bukan kami nak tukar kerajaan Kelantan, tapi kami nak tukar kamu Perdana Menteri Malaysia. Saudari yang saya hormati sekalian, UMNO Barisan Nasional dah jadi parti haram jadah. Saya minta maaf sebab dah tunjuk 5 minit, kena laju terus ke 18. Saudara, UMNO nak cakap apa? Nak syarah apa? Kita kena Melayu, kita kena ni pembangunan. UMNO dah jadi parti pengemis lah. UMNO di Selangor, DAP bagi 10 kursi je. Mengemis pegang kaki DAP, tolonglah kami. 1 kursi pun tak lebih, 10 kursi dapat di Selangor. UMNO di Negeri Sembilan dapat 15 kursi saja. Pegang kaki DAP, tolonglah kami. Lok cakap apa? Tak payah. Kerana itu UMNO di Seremban, saya ada 2 kawasan, Seremban dan Rasah Ustaz Datuk. 2 kawasan, Seremban dan Rasah. Itu yang UMNO Seremban Rasah sebut sampai ke Kelantan sudahnya. Dia pun fikir kursi menang di DAP, kursi menang di Keadilan, kursi yang UMNO nak bertanding tak ada. Ni nak buat pilihan raya. UMNO ni parti politik. Takkanlah bila pilihan raya, UMNO Seremban dan UMNO Rasah tak ada kursi, takkanlah UMNO nak main lato-lato. Kerana itu, saudara, bagi tahu dekat kawan-kawan UMNO di sini, bobolah UMNO ni. Jom masuk, kukuhkan. UMNO bukan lagi parti Melayu. Maruah Melayu ni semenjak daripada ni, sebagai penutup saya cerita apa? Isu Jalan Chen Man Hin, isu Tan Sri Lim Kit Siang. Ini satu penghinaan besar kepada orang Melayu. Okey, baiklah. Lim Kit Siang dan Chen Man Hin ni 2 manusia, saudara. Yang Tunku Abdul Rahman, almarhum Tunku, nampak ini kanser. Mula membesar di Singapura. Walaupun Singapura itu bernilai, kanser ni bila kena kat tangan, kita potong tangan. Betul atau tidak? Kita potong dan buang Singapura, saudara. Tapi Singapura ni kuman kanser ni dia tak diam, saudara. Dia hantar orang seperti Chen Man Hin, dia hantar orang seperti Lim Kit Siang. Perjuangan mereka berasaskan deklarasi Setapak 1967. Perenggan pertama kata apa? Kita nak mansuhkan status Islam dan Bumiputera di Malaysia. Kerana itu akhirnya orang manusia seperti ini diangkat Chen Man Hin, nama jalan. Besok 10 tahun, 15 tahun daripada sekarang, anak Melayu akan lihat perjuangan ini. Saudara, nak halalkan dia hina almarhum mufti yang menjadi tokoh tarikat besar, saudara, Syekh Ahmad Murtaza.
Nama jalan kecil kampung Sikamat diberi nama Syekh Murtaza untuk halalkan nama Chen Manhin. Nama Lim Kit Siang ni saudara kena Kelantan kena hina 2 kali. Bukan setakat Lim Kit Siang Barua ni jadi timbalan, jadi Tan Sri saudara. Dia hina Tuan Guru Nik Aziz, saya orang Negeri Sembilan. Setiap kali saya dapat kucup tangan almarhum saudara, macam cas bateri saya balik. Dia hina untuk menghalalkan Lim Kit Siang. Dia gunakan nama Tuan Guru Nik Aziz, almarhum Tuan Guru Nik Aziz saudara. Kerana itu kita tak boleh izinkan mereka ini. Kita kena satukan kekuatan. Yang terakhir, isu gereja. 11/4 perlembagaan disebutkan oleh Datuk Ustaz Mazuk. Sebut dengan jelas. Sebarang usaha untuk mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam jenayah dan salah. Datuk nenek kita dulu nak merdeka melalui rundingan. Dia faham sangat pejuang merdeka ini. Dia faham sangat anak cucu akan diuji satu ketika nanti. Dia tinggalkan kita azimat 11/4. Artikel 11 Perlembagaan Negara Islam Agama Persekutuan. Artikel 2 dan /2/3 menyatakan apa? Agama lain boleh diamalkan. 24 jam kamu nak sembahyang, kita pertahankan. Kelantan sebagai bukti. Ni, Buddha baring paling besar di negeri Kelantan, saudara. Bila PAS memerintah, semua panik, ini Taliban ke apa. Sampai hari ni Buddha tu tetap baring, tak berdiri. Betul atau tidak? Kita hormat agama mereka. Tapi kamu jangan cabar kami. Saya buat laporan terhadap Hanayo. Saudara, ini salah guna kuasa. Guna duit sukan, guna duit belia. Bawa ke gereja. Kerana itu hari ini pencapaian sukan kita adalah pencapaian terburuk dalam dunia, saudara. Dalam sejarah merdeka, ini pencapaian paling buruk sekali sukan si di bawah Hanayo. Sebab apa? Hanayo ni manusia yang pernah tulis buku The Journey of Hana, di mana dalam buku tertulis niat saya ialah untuk menjadikan Malaysia ni negara Kristian. Kita angkat jadi mentian belia, dia bawa remaja pergi ke gereja, guna duit kita. Mujur kita buat laporan polis, mujur saudara bangkit, mujur semua orang bercakap. Akhirnya program tersebut bukan dibatalkan tetapi ditangguhkan. Saya buat laporan polis, Hanayo buat laporan polis ke atas saya. Laporan polis ke atas saya, polis siasat saya. Terhegeh-hegeh siasat. Laporan polis saya ke atas Hanayo, dia tak siasat. Dia nak panggil saya kali kedua. Ini Cikgu Bat. Saya bukan bangga. Tapi saya rekod saya 39 kali keluar masuk lokap. Rekod saya 39 kali kena masuk lokap, saudara. Besok nak raya, hari ini saya pernah berdepan dengan keputusan mahkamah. Saya salah dan 1 sen saya tak ada duit jamin, saudara. Lillahi ta'ala, saya takkan berganjak seinci pun. Kali kedua, saya bagi tahu dengan polis tu apa? Saya takkan pergi lagi untuk layan kamu selagi kamu tak siasat laporan polis kita. Polis kata apa? Cikgu, kami cuma jalan tugas. Kami minta maaf. The current government, kerana itu saya mengajak semua. Siapa saja yang bekerja untuk UMNO Barisan Nasional, ingatlah apa yang saya kata tadi. Siapa yang juga yang tidak keluar mengundi, kononnya nak boikot, nak itu, nak ini, kamu pun bertanggungjawab sebenarnya untuk memastikan UMNO Barisan Nasional terus berkuasa. Saya kena satukan kekuatan. Ketepikan segala perselisihan. Hari ini kita memastikan bukan saja kosong undi, tetapi majoriti yang sangat kukuh dan besar untuk kerajaan negeri Kelantan. Boleh? Boleh? Kalau dah boleh saya, saudara, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Salam.